Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membaca suratul A'la dari juz yang ke-30 dengan menggunakan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وجعله غثاء نحوه فجعله غثاء أحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terdapat beberapa khilaf bacaan antara bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah berbanding dengan bacaan Hafs. Riwayat Hafs yang biasa kita baca, riwayat Hafs daripada Imam Asim. Yang pertamanya, pada kalimah yang bermula dengan huruf alif lam al bertemu dengan hamzah al-a'la, maka mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Hamzah dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca dengan saktah ataupun naqal apabila ianya berada di hujung ayat sebelum waqaf. Manakala al-a'la dibaca dengan imalah al-a'li. Pada yang kedua begitu juga, ziliyah di sini dibaca dengan fasawi. Fasawa kepada fasawi. Pada penghujung ayat yang ketiga, fahada dibaca dengan fahadi. Pada ayat yang keempat, al-mar'a dibaca dengan al-mar'i. Imalah. Pada ayat yang kelima, ahwa dibaca dengan ahwi. Dan dalam ayat ini juga ada perkataan wasa'an ahwi. Wasa'an sakit mahsul tanwin. Tanwin di dalam sawaibnya, di dalamnya ada nun yang mati. Maka sakit mahsul yang berada pada bertemu dengan kalimah yang berada di hujung ayat sebelum waqaf, maka ianya dibaca dengan tiga wajah, sama ada dibaca secara tahqiq seperti mana bacaan Hafs biasa yang kita baca, ataupun dibaca dengan naqal, ataupun dibaca dengan saktah. Naqal ialah memindahkan baris Hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya. Di sini huruf yang mati ialah nun. Pada tanwin sebenarnya ada nun yang mati, maka dibaca dengan wasa'anahwi. Antara dibaca dengan saktah, faja'alahu wasa'an ahwi. Saktah seperti yang telah saya cakapkan, dia boleh sampai kepada dari episod yang lepas, iaitulah kita berhenti sekadar dua harakat, kemudian sambung sehingga akhir ayat dengan menggunakan nafas yang sama. Pada ayat yang ke-6 juga, penghujung ayat ke-6, terdapat ziliyah fala takhsha dibaca dengan fala takhshi, dibaca dengan imalah. Semua ziliyah yang ada di mana sahaja mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dan qiraat Hamzah itu sendiri, ziliyah dibaca, semua ziliyah dibaca dengan imalah. Begitu juga bagi zilra seperti pada ayat yang ke-12, allazi yaslan narul kubra. Ra di situ ialah zilra, maka bagi bacaan qiraat Hamzah sama ada daripada riwayat Khalaf atau Khalad dibaca dengan imalah. Dibaca dengan imalah. Fazakir inna fa'anti zikra kepada zikri. Bush lil yusra kepada lil yusri. Alladhi yaslan nar al-kubra kepada al-kubri. Dan pada
ayat ke-9 pada permulaan ayat, fadzakir in nafa'ati zikri, fadzakir in sakit mahsun, huruf yang mati bertemu dengan hamzah, maka mereka bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca secara tahqiq seperti mana bacaan riwayat Hafs al-Asim, dan boleh juga dibaca dengan sakta. Sakta ialah bacaan seperti yang dinyatakan sementara tadi. Pada ayat yang ke-11 sekali lagi berjumpa dengan alif lam bertemu dengan hamzah pada kalimah yang terakhir sebelum waqaf, maka ianya boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca secara sakta ataupun dibaca dengan naqal. Wa yatajannabuhal ashqi, wa yatajannabuhal ashqi. Dan pada ayat yang ke-14 terdapat sakit mahsun seperti yang terkait di atas tadi, ianya berada di permulaan ayat, pertengahan ayat, kedudukan seperti itu, maka sakit mahsun, huruf yang mati bertemu dengan hamzah, maka dibaca dengan dua wajah. Mereka bacaan riwayat Khalaf, sama ada dibaca secara tahqiq seperti mana bacaan riwayat Hafs al-Asim, atau boleh dibaca dengan bacaan sakta. Pada ayat yang ke-16 pertemuan huruf mati lam mati dengan ta, maka mereka riwayat Khalaf dengan hamzah yang dibaca dengan idgham kabir daripada bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Itu mengikut bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, dibaca secara idgham kabir, battu sirunal hayatad dunya, ad-dunya, dibaca secara imalah. Pada ayat yang ke-17 sekali lagi bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ini berada di awal ayat, maka ini dibaca dua wajah, dibaca dengan satu wajah saja, iaitu dengan bacaan sakta. Wal akhiratu khairun wa abqi, khairun wa tanwin berbaris hadapan bertemu dengan waw, maka bagi bacaan riwayat Hafs al-Asim dibaca secara idgham ma'al ghunah, wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah yang dibaca secara idgham bila ghunah, dimasukkan tanpa didengungkan. Wal akhiratu khairun wa abqi, abqa kepada abqi imalah bacaan Khalaf daripada Imam Hamzah. Pada ayat yang ke-18 sekali lagi bertemu dengan alif lam bertemu dengan hamzah. Kali ini berada di akhir kalimah sebelum waqaf, maka ianya dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca secara sakta atau dibaca secara naqal. Hadza la fi suhufil uli, hadza la fi suhufil uli. Dan begitulah penutup bagi surah Al-A'la ini dengan wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini bacaan Hafs al-Asim. Bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, qiraat Imam Hamzah sendiri membaca dengan ziliyah, dibaca dengan imalah suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga sedikit penerangan yang saya sampaikan tadi tentang khilaf bacaan, hukum bacaan, usul bacaan, keadaan bacaan yang terdapat di dalam suratul A'la ini mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, dari qiraat Imam Hamzah. Semoga ianya dapat membantu kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian yang
ingin mendekati mempelajari Al-Quran wal Quran. Sebelum tuan-tuan, apabila tuan-tuan bertemu, bertalaqi dengan guru-guru yang lebih pakar dalam ilmu Al-Quran wal Quran, insya-Allah moga ianya membantu memudahkan untuk tuan-tuan memahami cara bacaan, kaedah bacaan, usul bacaan, khilaf-khilaf yang berlaku dalam setiap qiraat yang kita temui. Salam persahabatan, salam Ramadan Karim, salam Al-Quranul Karim daripada saya Haji Ya Terengganu daripada syarikat Raudhah Jaya Terawan Tuasa yang Berhad yang mengadakan fikir umrah setiap bulan, insya-Allah. Siapa yang berhajat untuk menaikkan umrah bolehlah menghubungi mana-mana syarikat Raudhah Jaya atau terus menghubungi saya di talian 0199367657, pejabat urusan kami bagi Kuala Terengganu berada di tingkat atas level Jalan Tok Aris ke Punta Aris, Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.